kalau tak ada masalah, okey kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tajuk 15. Okey, sebelum tu kertas ada kan? Semua kertas ada kan? Ni. Ada. Dah buat dah? Ya. Boleh salinan ni kan? Daripada tak. Okey, saya bagi peluang untuk buat. Berapa minit 3 minit saja boleh. Sekejap kita buat. Okey, dalam masa 3 minit, cuba buat yang ini dulu. Okey, yang ini kalau nak buat kena gunakan ini. Kena guna kaedah ni. ASTK. Itu. Okey. Buat yang ini. Okey, 3 minit. Saya bagi peluang. Haris, apa anak awak? Buat salin ni dulu, tulis. Tulis kertas. Boleh lihat abang. Okey. Okey sekarang macam mana? Okey, saya terubah ya. Saya tengok tadi ada yang keluar tadi. Zaini ya. Okey, tak apa dah tu. Okey, sekarang untuk soalan ini, okey, bila tengok pada soalan ni first kena fikirkan dulu apa benda nak buat. Okey, sekarang ni dia ada sin. Ada cos, ada sin, ada dua trigonometri. Kemudian dia beri awak pecahan. Ada dua, okey. Jadi sekarang apa nak buat? Okey, kaedahnya terus pergi kepada yang ini. Okey. Bagaimana nak buat yang ini? First, kalau kat sini ada cos dengan sin, ada dua lah maksudnya. Jadi kena buat dua untuk ini. Okey, yang pertama kita pergi kepada cos A. Okey. Sekarang ni yang ini negatif. Cos A negatif 12/13. Okey. Kalau jumpa yang begini, first ingat balik so ca tua. Okey, so cah tua. Okey, bila sebut so cah tua, apa ni, cos A adjacent dengan hypotenuse. Jadi sekarang ni dia pergi kepada yang ini.
sudut kat sini. Maksudnya sekarang ni cos adalah adjacent, sudut kalau kat sini adjacent kat sini, berlawanan. Okey, hypotenuse kat sini. Maksudnya kalau 12/13 negatif tu kita abaikan dulu. Sebab kita buat kat sini dia mesti semua positif. Okey, negatif 12/13. Jadi kat sini ambil 12, sini 13. Okey, bagaimana kat bawah ni? Yang ini adalah okey, yang kat bawah ni adalah ni 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Berapa dapat ni? Yang dalam ni berapa? 169 tolakkan dengan 144. Ha? Berapa? 25. 169 tolak 25. Jadi automatik dapat 5 lah. Okey, kat sini 5. Okey. Balik tu. Ha? Adjacent bukan bawah sudut dia, sebelahan. Adjacent sebelah ni. Opposite. Salah. Sini 12. Sini 5. Tolik. Terima kasih. Okey, jadi macam ni. Okey. Jadi sekarang ini dia kata yang ni negatif. Kalau negatif kat mana? Jadi sekarang negatif, okey, cos kat sini. Okey, cos kat sini. Maksudnya sini kat sini. Okey. Ada dua pilihan. Ni S dengan T. Kita baca balik semula. Okey, cos A. A ialah sudut reflect. B ialah sudut cakar. Okey. Apa maksud dia? Reflect. Reflect adalah 0 hingga 180. Itu reflect. Jadinya sudut dia kalau negatif, dia tak boleh kat sini. Maksudnya di kat sini. Okey. Jadinya sekarang ni sudutnya di sini. Okey. Dia mesti menghasilkan negatif 12/13. Okey. Kalau kat sini yang ni negatif 12. Kat sini dia 13. Kat sini dia masih 5. Jadinya sekarang ni negatif 12/13. Okey, betul lah ni. Okey, kita nak tahu gambar rajah dia kat mana. Okey, sin B. Okey, ni pula sin. Kalau ada yang mahir dia boleh cantum dalam ni saja. Kalau tak berapa mahir buatlah 2. Okey, sin B ASTK. Dia kat sini. Masih kat sini. So opposite bahagikan dengan okey, ni yang ni opposite. Jadi kat sini 3/5. Yang ini berapa? Ini kalau kira akan dapat 4. Okey, 4. Okey, tetapi tengok balik semula, kat sini ada lagi yang lain. Sin dia ada dua bahagian. A ni sebab dia positif, A dengan S. Okey, sekarang kita tengok dia bahagian mana. B ialah sudut cakar. Okey, cakar adalah mana? Cakar mana? Kurang 90 kan? 90 hingga apa? Dia lebih 90. Cakar adalah lebih 90. Okey. Jadi sekarang ni yang dia pun kat sini juga. Jadinya jadi kat sini 3, 5, 4, 35. Okey. Awak faham yang gini? Okey, baru boleh jawab soalan ni. Okey, sekarang soalan sekarang ni dia kata okey, minta cari secant A. Secant adalah apa? 1/cos. Okey, kalau saya suka ingat yang bahasa Melayu, K ni. Okey, jadinya kalau K 1/cos. Okey, 1/cos A. Okey, otomatis sekarang ni balik semula. Okey, cos A ada tak dalam ni? Cos A sin B. Okey, cos A. Jadinya sekarang ni ini akan jadi 1/-12/13. Kalau ini kita selesaikan akan dapat negatif 13/12. Okey, dia terbalik. Kalau awak selesaikan. Okey, ada soalan? Okey, yang ini markah dia 4. Saya tengok dalam skema. Okey, ini markahnya 2. Okey, dia markah 2. Di mana di sini satu markah, di sini satu markah. Okey. Berbalik kepada pergi kepada soalan ini, tan A tambah B. Okey, kalau nak jawab yang ini dia tak ada tan A tambah B Jadi sekarang ni kita kena pecahkan dulu. Okay, kalau tengok pada ini dia pergi kepada ni, formula nombor 11.
Sebab dia pisahkan. A plus minus. Okey, kalau salin balik. Okey. Tan A plus B sama dengan tan A plus tan B berkaitan dengan 1 tolak tan A tan B. Okey, itu yang diberi. Okey, atas ni dia tambah, bawah ni tolak. Okey, baik. Okey, sekarang nak jawab yang ini. Okey. First, cari dulu tan A. Okey, kalau sebut tan A, maksudnya sekarang ni kena pergi kepada ini. Okey. Dia sebut kalau tan A, maksudnya sekarang ni kita kena pergi graf mana? Kita kena ambil yang ini juga ni. Okey. Sudutnya di sini. Okey, sudutnya sebab dia kata sini sudut reflect. Sudutnya sini, bukannya pergi ke belah sini. Okey, tan A. Tan adalah apa? Tan adalah opposite bagikan dengan adjacent. Okey. Okey. Opposite dia adalah 5. Saya ni tan A tan B lah. Okey, just ambil je lah. Ambil sini. Tan A adalah 5. Opposite bagikan dengan adjacent. Adjacent negatif 12. Okey, ini. Okay, kemudian ada tan B. Pun guna yang ini juga. Cuma kat sini akan dapat negatif 4. Okey, tan B adalah opposite bagikan dengan adjacent. 3 per negatif 4. Okey, dapat ini. Okey, dapat dua ni, gabung je. 5 per 12 negatif. Tambah jadi tolak kat sini. 3 per 4. 1 tolak. Negatif 5 per 12. Kemudian negatif 3 per 4. Okey, awak kira dapat apa? Okey, dapat apa? Negatif 16 per 63. Negatif 16 16. perkan dengan. Okey. Okey, itulah jawapannya. Okey. Di sini skema, dalam skema pun 2 markah. Okey. Masukkan 1 markah, jawapan 1 markah. Okey. Okey, jadinya sekarang ni markah dia 4. Okey, ada soalan? Okey. Tak ada soalan, kita pergi soalan yang ini. Okey. Soalan ni saya tak berapa mahir nak tunjuk, tapi saya boleh tunjukkan berikan jawapan. Nak salin dulu ke ataupun macam mana? Nak buat dulu saya bagi peluang lah. Buat dulu 3 minit. Okey, 3 minit untuk buat yang ni. Nombor 4 dicik ni dah dibentuk ke majlis. Nombor
Kunci yang berlainan dapat dibentuk. Okey, dah. Dah. Belum. Okey, tak apalah. Saya ceritalah. Ha? Macam mana? Okey, tak apalah tu. Saya nak cerita sangat pun saya pun tak dah yang ini pun dah macam tak berapa mahir. Tak apalah. Saya cerita berdasarkan skema je lah. Okey. Untuk yang ini alamak, ganggu pula ni. Okey, untuk yang ini kita kena tahu yang ini adalah pilih ataupun combination. Okey, kalau lihat kat sini pada soalan dia pada yang A ni soalan dia kata berapa banyak nombor berlainan dapat dibentuk. Ini perkataan di sini yang ini dapat dibentuk. Okey, kalau cek balik semula yang ini semua nombor yang berbeza. Okey, bila dia berbeza dan perkataan di sini keyword ni adalah dibentuk, maka ini adalah pilih atau. Pilih atau. Okey, jadinya simbol dalam kalkulator ada gunakan P. Okey, jadi sekarang ni untuk yang nombor 16, okey. Sekarang dia minta apa? Suatu nombor 4 digit hendak dibentuk. Okey, 4 digit nak dibentuk. Maksudnya kat sini daripada 5 digit yang ada dia nak bentukkan kepada 4. Tak kira dah mana mundur pun. Okey, kalau begitu bila nak susun pilih atau. Okey, yang maksudnya yang ini. Okey, jadi sekarang ni kalau nombor kat sini ada berapa? Ada 5. Jadi 5 tu letak kat atas penuh. Yang nak disusunnya dalam 4 digit jadi 4. Okey, boleh terus guna kalkulator. Ataupun sekarang ni jawapan yang kita akan dapat apa? Kita akan dapat apa? Kita akan dapat 120. Okey, 120 itu je. Yang ni dia terus guna kalkulator. Satu markah. Okey, adik nak masuk gini. Okey, untuk yang B, yang ini berbeza sikit. Okey, untuk yang B, dia kata kat sini nombor ganjil. Nombor ganjil. Kita cek dulu. Kat sini ada berapa nombor ganjil? Nombor ganjil 3. 1, 2, 3. Maksudnya pilihan sekarang ni dia nak keadaan sekarang ni nombor ganjil tu berbeza keadaan dia. Okey, jadi sekarang ni kita pilih yang pertama nombor ganjil. Sekejap. Ganjil 3. 3 ni merujuk kepada nombor ganjil. Okey. Kemudian tambah. Okey. Kalau lihat kat sini 4 merujuk kepada 4 tempat. Kalau kita ambil nombor ganjil 3, jadi ada 3 saja. Kalau dia kata 4 kat sini ada 4 nombor ganjil, okey, selesai dah tu. Maksudnya tak perlu ada tambah. 3 ni merujuk kepada 3 tempat dan juga 3 nombor ganjil. Jadi sekarang ni tambah lagi 1, jadi 5, pilih atau 1. 1 ni merujukkan 1 lagi tempat. Okey. Sebab nak cukupkan 4 tempat. Maka awak akan dapat jawapan dia. Ini sahaja. Dan di sini jawapannya adalah jawapannya berapa? Semua jawapan berapa? Kalau skema menyatakan ini jawapannya 7.
72. Ah, 72. Saya nak kira pun saya dah lupa dah mana. Tapi kalau pengiraan kat sini dia menyatakan macam ni. Ini dalam khemah dah nanti kan boleh rujuk dengan cikgu awak. Dia kata yang ini memberi maksud 4 darab 3 darab 2. Okey, ini 4 tempat darabkan dengan 3. Macam tu dia kata. Itu yang pergi kepada 72. Okey, satu markah. Okey, yang ini saya tunjuk berdasarkan skema Jadi awak tolonglah tanya cikgu awak. Boleh Saya bantu melalui skema saja. Okey, dah. 3 markah. Cuma yang penting sekarang ni bagi sajalah. Ingat-ingat lupa dah ni. Kita kena lihat perkataan di sini. Dibentuk Okey, dibentuk, pilih satu. Right. Okey. Tak ada masalah, awak dah saling kan? Okey. Ini risau. Yang ini pun saya akan buat dalam masukkan dalam YouTube ni. Saya pun rekod juga yang ni. Okey, selesai yang ini, kita pergi yang ini. Okey, 3 minit lah lebih kurang. Buat je lah apa awak nak buat. Okey dah. Nep, macam mana Nep? Ya. Okey, tunggu lagi. Sekejap. Nah. Okey. Sekejap. Sekejap.
Okey, untuk soalan ini, sebelum tu awak dengar ke azan ni? Nep, kau dengar tak azan ni? Tak Okey, tak apa. Okey, untuk soalan ini, kalau kita lihat sekarang ni, first yang kena tahu dulu. Okey, dia nak pilih berapa pelajar dalam satu kumpulan. Okey, sekarang ni dia cerita tentang satu pasukan pingpong. Dia terdiri daripada 5 pelajar. Okey, akan dipilih pada 6 lelaki, 5 perempuan. Maksudnya yang ini yang datang masa pemilihan. Okey, masa pemilihan yang datang 6 lelaki, 5 perempuan. Okey, jadi untuk soalan yang ini dia kata nak berapakah cara pilihan untuk bentuk pasukan. Okey, yang ini akan pergi kombinasi. Okey, kombinasi maksudnya bagi saya bentuk kumpulan. Sebab dia serupa. Okey, soalan sekarang ni, dalam kumpulan dalam pasukan tu dia nak 3 lelaki. Kalau 3 lelaki, maksudnya sekarang ni berapa perempuan? Kalau 3 lelaki, berapa perempuan? Daripada 5. Dia nak 2 perempuan. Okey, kalau yang jadi begini, ini adalah kombinasi. Okey. First kita pilih yang lelaki dulu. Okey, lelaki 6. Kombinasi jadinya yang dia nak cuma 3. Okey, ni. Kemudian kita darabkan. Okey, kombinasi lagi. Perempuan yang nak dipilih cuma 2 saja. Jumlah perempuan adalah 5. Maka macam itu saja. Ini merujuk kepada lelaki dan perempuan. Okey, jadinya sekarang ni bila awak kira guna kalkulator. Okey, kita akan dapat berapa? Saya dalam skema menyatakan dapat ini. 200. Okey, baik. Okey, yang ini satu markah. Okey, bagaimana dengan ini? Okey, tak lebih daripada 2 perempuan. Paling banyak pun 2 perempuan. Okey, jadinya kena buat kombinasi lelaki dengan perempuan dulu. Okey, sekarang yang pasti jumlah satu pasukan tu 5 orang. 5 orang. Okey, jadi sekarang ni kemungkinan yang pertama. Semua lelaki. Sekejap, lelaki, perempuan. Kemungkinan yang pertama, semua lelaki, perempuannya kosong. Okey, itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, lelaki dengan perempuan. Ada 4 lelaki, seorang perempuan. Kemungkinan yang kedua. Okey, kemungkinan yang ketiga, lelaki dengan perempuan. 3 lelaki, 2 perempuan. Okey. Kemudian lagi sekali kalau kita tengok, dia nak cuma tak lebih daripada 2 perempuan. Maka yang ini yang paling tinggi yang boleh buat. Jadi inilah kombinasinya. Okey, daripada itu kita tahu lelaki ada 6, perempuan ada 5, maka dia akan jadi macam mana? Okey, 6 ini untuk lelaki kombinasi dengan 5, jadinya darabkan dengan 5 kosong. Okey, ni yang pertama. Tambah. Tu kan, tambah kan? Tambah. Okey, yang kedua pula 6 untuk lelaki. Kemudian darabkan dengan 5 kombinasi 1. Okey, tambah 6 3 darabkan dengan 5 2. Okey. Kedua, ketiga. Balik semula pada atas ni. Okey. Kalau di sini jawapan yang dia beri, berapa jawapan dia? 281. Okey, 281. Okey, dapat tunjukkan ini, dia bukan salah satu Tunjukkan tiga-tiga ni satu markah. Jawapan satu markah. Apa yang saya fahamkan ni, kalau anda katalah awak tak tunjuk pengiraan, tapi tunjuk yang atas ni pun dah kira satu markah. Ini pun dikira jalan kerja. Betul jawapan. Tapi cantiknya yang inilah. Okey. Ada soalan?
Tak ada? Baik. Tak ada Okey, kita tak ada, kita teruskan. Pergi yang ini. Ya. Ini ada dia tak? Okey, tak ada. Okey, harap-harap cukuplah ni. Okey, ini keadaan soalan ni. Okey, soalan ni markah dia 4. Jadi kita cuba jawab dalam masa 4 minit. Okey? Okey, saya tinggalkan awak 4 minit. Nah, pemadam, pensel. Pensel tadi lah. Tak. Macam Nep, okey tak? Nep. Okey kau. Okey, kita terus bincangkan.
Okey, untuk soalan ini adalah tajuk soalan sukuan membulat. Sukatan membulat. Okey, first fahamkan dulu apa maklumat yang dia beri. Okey, kalau lihat pada yang ini, okey dia beri awak yang ini jari 8, aritmetik sini pun 8. Okey, kemudian lain tak ada apa, kita tengok maklumat pula. Okey, OPQ berpusat O berjejari 8, diberi luas sektor OPQ ialah 48. Dia kata sekarang ni luas 48. Okey, bila sebut luas sebenarnya automatik kita akan tahu formula yang ini. Apa ni? 1/2 J kuasa 2 theta. Okey, itu yang kita tahu. Okey. Jadi sekarang kalau lihat pada soalan A, nilai radian dalam nilai theta dalam radian. Okey. Kalau begitu, kalau kita lihat balik semula, jari dah ada 8, radian ni tak tahu, luas pun dah tahu 48. Okey. Jadi automatik kita akan gunakan ini. Saya buat kat sini je. Okey, luas 48, formula 48. Okey, masukkan 48. Sini 8/8 64. Saya potong bagi dengan 2 dapat 32. Kita sama dengan 48/32. Dapat jawapan berapa? 1.5 berapa ni? 1.5 radian. Alright, selesai. Okey. Kemudian kata panjang lengkuk PQ. Okey. Okey, panjang lengkuk S sama dengan J theta. Ini soalan tak adalah pelik sangat kan? J 8. Ini kalau macam ni menarik ni. Okey. Kalau yang ni saya dapat 12. Okey. Ini markah dia. Awak kena banyak doa untuk soalan yang macam ni. Okey. Satu markah. Satu markah. 4. Kalau macam ini, sedap lah. Okey. Okey, tak apalah tu. Yang ini. Ni rasanya belum tentu bonus ni. Okey, ni 3 markah, 3 minit lah saya bagi. Sebelum tu, Nep kau ada tak dalam ni? Nep? Ada Kau senyap tadi. Okey, 3 minit untuk jawab soalan ni. Okey. Sebelum tu saya nak maklumkan. Sebelum awak buat lah, ingatkan balik semula. Ini adalah pembezaan. Dan ini, kalau awak tengok kat luar kurungan ada huruf X. Dalam kurungan pun ada huruf X. Jadinya kaedah dia apa nak buat? Okey, dia ada di sini ada 2 kaedah. Satu darab dahulu kat dalam, lepas tu baru bezakan. Kalau rasa-rasa macam agak terror sikit, okey, boleh gunakan kaedah yang pertama ni. Okey, ni kaedah ni. Okey, mana-mana yang awak rasa sesuai. Tapi kalau untuk mana yang tak biasa, jadinya awak darabkan ke dalam dan buat. Okey, 3 minit. Ingat balik nilai minimum macam mana. Okey, 3 minit
Okey, macam mana? Dah, selesai. Dah. Okey. Nep kau dapat buat kan, Nep? Sebelum tu lupa, Nep. Aina dengan Mai mana? Selalu kau jaga dia orang. Ha? Oh, banyak homework. Okeylah. Okey. Jadi sekarang yang ini, kalau banyak homework, kau pun banyak homework juga kan? Gila. Okey. Right, kita terus buat yang ini. Jadi sekarang ni saya ubah y bentuk yang mudah sikit. X kuasa 2 tambahkan dengan 60x. Kalau dy per dx akan dapat 30x tambahkan dengan 60. Okey, selesai yang itu. Okey, yang ini dalam skema dia kata satu markah je. Okey, nilai minimum. Okey, sekarang kita nak buktikan apakah nilai minimum untuk dia. Okey, kalau untuk nilai minimum, dia sambungan daripada atas ni. Okey, yang ini untuk soalan A. Sekarang ni kalau sebut pada nilai minimum, okey, kita kena takrifkan dia yang ini macam ni. dy dx samakan dengan kosong. Okey, bila sama dengan kosong, maka 30x tambahkan dengan 60 sama dengan kosong. X akan jadi negatif 60 per 30. Dapat negatif 2. Okey, bila dapat negatif 2, okey. Sekarang bagi saya, ikutkan awak kena bezakan kali kedua. Okey, bezakan kali kedua. Kalau bezakan kali kedua dapat 30. Bandingkan dengan kosong, jadinya lebih besar. Bila lebih besar, maksudnya ini adalah nilai minimum. Okey, jadi maka inilah betul lah ni. Maka betul lah ni, ini adalah nilai minimum. Negatif 2 ni betul lah. Okey, jadi sekarang ni yang ini markahnya 2. Markah 2 bila sebut nilai minimum, benda ni kena ada satu markah. Okey, dan negatif 2 satu markah lagi. Okey, jadinya markah ada 3. Okey, selesai. Okey, kalau selesai kita pergi pada yang ini. Okey, tiga markah. Okey, 3 markah, 3 minit. Okey, buatlah dulu macam mana.
Untuk semua, saya yang ini pun saya tak berapa ingat lah yang ini. Macam mana? Dapat? Tapi yang saya faham dulu saya tunjuk yang faham dulu. Okey. Untuk yang ini, first ini kalau untuk satu markah je dulu. Yang lain-lain tu saya tak berapa ingat, saya tunjuk. Cuma saya akan tunjukkan dalam skema saja. Okey, tentukan dalam sebutan P anggaran perubahan. Bila anggaran perubahan dia akan gunakan yang ini. Yang kena lambang dia. Yang macam ni. Macam ni. Kemudian R. Okey, itu ini dia jadi bulatan apabila luas bulatan itu bertambah dari ini kepada yang ini. Okey, keyword kat sini yang mana ada formula. Formula adalah ini, luas bulatan. Maksudnya sekarang ni luas kalau dalam bahasa Inggeris adalah area, jadi saya tandakan A. Tak kisahlah kalau awak nak tandakan L pun tak ada masalah. Ni ada Nurul Huda lah ni. Ada Nurul Huda. Apa? A luas bulatan bermaksud apa? Pi J luas bulatan. Pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2 lah kan? Okey. Bila melibatkan anggaran perubahan, dia akan melibatkan pembezaan. DA, P, DJ. Maksudnya sekarang ini akan 2 pi J. Awak buat yang ini satu markah. Itu saya tahulah yang itu. Okey, soalan sekarang ni. Dalam skema, dia menyatakan J sama dengan 28. Yang ini saya baca-baca kat mana 28 dia. Okey. Yang kat sini dia menyatakan J 28. Sekejap. Kat sini ada benda ni. Kalau saya buat 2 pi J sama dengan 784 J. Betul ke dapat 28? Tak juga kan? Saya tak ingat Okey. Dia akan kata J dia sama dengan 28. Itu yang saya tahu. Maksudnya lepas tu dia kata yang ini perubahan kecil akan jadi 1/2 J 28 darabkan dengan P pi. Maka jawapan yang kita dapat P samperkan dengan 56. Itu yang dia kata. Yang ini yang jadi persoalan kat saya sebenarnya daripada tadi yang ini. Saya tak tahu kat mana datang ni. Awak boleh tanya cikgu awak. Jadi sekarang ni, tapi kalau lihat pada ni, kalau baca soalan, kalau awak tak faham yang lain-lain, bila melibatkan ini ada perubahan anggaran kecil, awak cari yang ada formula. Kat sini ada formula luas bulatan. Saya buat yang ini. Bezakan satu markah. Itu pasti. Seterusnya. Tak ada, saya tukar yang ini pula. Soalan nombor 21. Macam mana ni? Faham tak faham soalan ni? Tak faham saya terus buat. Yang lain? Ini saya soalan tak faham. Yang lain semua? Tak faham Untuk soalan ini. Terus tengok betul-betul. Soalan ni biasa boleh keluar macam inilah keadaan dia. Kadang-kadang kita jadi persoalan. Apalah benda ni. Untuk soalan ini. First, awak kena tengok dahulu. Soalan dia ini. Ini soalan. Kalau kita tengok GX. GX maksudnya yang ini. Ini. Jadi soalan sekarang ni bagaimana nak dapatkan GX tersebut. Dia kata maklumat
dy per dx sama dengan 3gx. Okey. Kalau kita tengok mana dy dx. Okey, kat sini ada y. Y adalah yang ini. Jadinya sekarang ni yang ini ubah kepada dy per dx. Okey. Jadi sekarang ni saya ubah kat sini y sama dengan bawa yang bawah ni atas. Yalah. Bawa kita nak bawa. Bawa lah. 3 2x tambah 1 kuasa negatif 2. Jadi dy per dx adalah sama dengan negatif 6 2x tambah 1 kuasa negatif 1. Bezakan lagi yang dalam ini 2x tambah 1. Okay, kat sini akan dapat 2. Negatif 1. Dia tolak negatif 3. Negatif 3. Oh, maaf. Okey. Tapi sekarang ni yang dalam ni bezakan. Okey, dapat 2. Okey. Jadi sekarang ni yang ini akan jadi negatif 12. Okey. Perkan dengan 2x tambah 1 kuasa 3. Okey. Sekarang ini dah sama dengan ini. Maka dx sama dengan 3 ni bawa bawah. Maksudnya negatif 12 per 2x tambah 1 3 ni. Okey, tengok datang yang wujudnya 3. 3-nya datang sebenarnya dia ke sini 3gx bawa ke bawah sebab yang ni. Maka potong kat sini, yang ini akan dapat 4. Okey, akan dapat negatif 4 2x tambah 1 kuasa 3. Okey, sampai di sini ada nak tanya? Okey, sampai sini. 3. Yelah, kita bawa ke sini. 3 3 bawa ke bawah ni. Bagi. Itu yang potong kat sini tiba-tiba datang 3. Okey. Saya buat kat sini pula. Okey. Seterusnya yang ini negatif 1 gx dx. Okey. Jadi sekarang ni yang ini yang kita kena kamaikan pula. Okey. Jadi sekarang ni yang ini, okey, saya salin najurah dulu biarlah panjang sikit. Okey. Awak sesuai kalau macam ni biasanya awak suka kalau dianya ada kat atas kan. Lebih senang. Jadi sekarang ni negatif 1 Okey. Kat sinilah kita kamaikan dia. Negatif 4 ni boleh letak luar sebenarnya ni. Negatif 4. Okey, kita kamaikan kat sini. Yang ini akan tambah 1. Jadi sekarang ni akan jadi 2x tambah 1 kuasa negatif 2 perkan dengan negatif 2. Tarak bezakan dalam ini dapat 2. Okey, maka yang ini akan negatif 1. Okey, ada nak tanya? Panjang pula ni. Okey, untuk kamiran tambah 1. Jumlah sekarang ni dapat negatif 2. Negatif 2 bawa ke bawah, ini pun negatif 2. Okey, lepas tu yang ini boleh potong dengan ini. Yang ini boleh potong ini. Maka yang perlu awak selesaikan 2x tambah 1 kuasa negatif 2. Yang ini. Okey, awak kena selesaikan yang ini. Okey, daripada yang ini saya nak katakan jawapannya adalah, kalau dalam ini dia menyatakan jawapannya adalah negatif 8/9. Okey. Panjang, rasa panjang Okey, sebenarnya yang ini ada kaedah yang mudah. Saya pun tak berapa ingat sebenarnya kaedah mudah dia. Tapi saya nak katakan macam ini je lah. Kalau awak jumpa yang ini, awak cuba ikut faktoran yang sudah ada. Okey, mungkin cikgu awak, kalau jumpa cikgu awak, dia kata, ini ada kaedah yang lebih mudah daripada ini. Boleh, tak ada masalah. Itu lebih baik. Okey. Awak salinlah mana-mana, tapi sini jawapannya negatif 8/9.
Okey, proses tu awak dah biasa buat kan. Kalau jumpa soalan ni bagi saya cuba buat lambat-lambat sikit, jangan awal-awal sangat buat. Hujung-hujung baru buat. Okey. Kita pergi soalan nombor 12 22. Okey, ini 22. Okey, soalan ni markah dia 4. Okey, yang menarik kat sini, yang ini ada fungsi kecurunan. Ingat balik semula, kalau ada fungsi kecurunan, bagaimana? Okey, lengkung ni titik pusingan. Bila titik pusingan maksudnya apa? Beza 2 kali. Okey, kena bezakan 2 kali. Okey. Kalau tak ada masalah, okey, silalah jawab. 4 minit. Okey, dah. Macam mana? Dah. Okey, terus je lah. Okey, fungsi kecurunan Okey. Diberi fungsi kecurunan bagi suatu lengkung ialah ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dy per dx sama dengan px tolak 3. Okey, itu maksudnya. Okey. Dan kalau kita lihat di sini ada titik pusingan ini, bermaksud ini titik pusingan dia adalah 6-1 macam ni. Dia kat atas sekali tau. Okey. Jadi bila sebut titik pusingan, melibatkan titik pusingan, automatik dy per dx sama dengan kosong. Okey. Maka daripada ini menjadikan px tolak 3 sama dengan kosong. Okey.
Yang penting sekarang ni, soalan sekarang ni, kalau nak cari nilai P, awak kena tahu dulu X berapa. Sebab soalan kata P. X, kita cek-cek, oh kat sini ada X. Sebab sini X, sini Y. Jadi X sama dengan 6. P darab 6 sama dengan reti 3. P adalah negatif 1, tak, positif kan? Okey. Positif, jadi 3/6, jadi 1/2. Right. Okey. Sampai di sini, ada yang nak tanya? Okey. Kalau tak ada sekarang ni, dia tanya persamaan lengkung. Maksudnya, yang ini, apa persamaan dia? Okey. Bila sebut persamaan, kalau cerita pasal persamaan, automatik dia akan pergi kepada, daripada ini, awak kena, kalau sebut persamaan, maksudnya dia mulakan dengan Y. Okey. Ini, dy dx adalah ini. Maksudnya sekarang ini adalah pembezaan. Kalau pembezaan nak pergi ke Y, kita kena pergi gunakan kamiran. Alright. Okey, ya. Ini jadinya bukan, kalau titik persingan, sekarang ni dia nyatakan di titik persingan. Jadi yang ni sebenarnya tak ada. Okey. Jadi kalau persamaan, maksudnya sekarang ni, okey, ini soalan B, nak jawab B dy per dx sama dengan Px tolak 3. Dah kata dah yang ini adalah 1/2x tolak 3. Jadi kalau y, kamikan dia 1/2x tolak 3 dalam dx. Okey, kita kamikan dia akan jadi 1/2 ya, x per 2 kuasa 2. 2 ni bawa bawah juga, darab 2 tolak 3x. Okey. Yang ni tak ada sebab tak ada had, maka dia automatik tambah C. Dia jadi macam ni. Okay, soalan sekarang ni bagaimana nak cari C? Guna koordinat balik. Okey, gunakan koordinat yang ini. Kita masukkan balik negatif 1 x6 kuasa 2/4 tolak 3 darab 6 tambah C. C adalah negatif 1 tolak 6 darab 6, 36. 36 bagi 4, 9. Tambahkan dengan 18. Maka kalau tengok kat sini, akan dapat 8. Betul tak? Betul tak? Okey. Maka, persamaan adalah Y sama dengan X kuasa 2/4 tolak 3x tambah 8. Okey, itulah dia. Okey, betul lah. Yang ini. Okey, jawapan 1 markah. Kita buat kamiran tu 1 markah. Iaitu bentuk yang dia nak adalah ini. Betul lah, bentuk yang ini. Yang ada C. Tak ada C, tak dapat markah. Tiba-tiba, bila buat ni, C tak ada. Tak ada markah. Sayang hilang macam itu je. Okey? Sekejap, saya turunkan sikit. Ini nampak. Okey. Ini keadaan yang saya buat. Okey. Selesai daripada ini, kita pergi kepada yang ini. Yang ini pun antara bahagian yang saya tak berapa mahir ni. Saya mungkin akan tunjuk jawapan je. Yang ini. Baca. Semua dulu. Ingat saya tak berapa mahir nak tunjuk lah. Tapi saya bagi jawapan aja, boleh kan? Okay. Kalau nak cuba juga, okey 3 minit lah buatlah macam mana pun. Okey, 3 minit
Hidupkan lampu ada mari. Hari buat apa? Hai, awak janganlah buat itu. Awak kencing banyak nanti. Hai. Kalau gitu buat teh sikit je. Gula sikit je, jangan gula banyak. Ya Allah, betul. Pasti jangan boleh. Tak boleh juga. Itu je. Jangan banyak-banyak. Janganlah licin nanti. Okey, dah. Okey, yang mungkin saya boleh tolong sikit-sikit kot yang ini. Okey, contoh macam yang ini ya. Okey, Amy lulus cubaan kali ketiga. Okey. Sekarang ni untuk dia lulus 0.7. Sekali dia lulus 0.7. Maksudnya kalau lulus 0.7, gagal 0.3. Mana dia tahu mana dapat 0.3? 1 tolak 0.7. Okey. Kalau cubaan kali ketiga, maksudnya cubaan pertama gagal. Okey, jadinya 0.3. Cubaan kedua gagal 0.3. Cubaan ketiga lulus jadi 0.7. Okey, darab. Maka kat sini kita akan dapat 0.063. Okey. Maknanya sekarang ni untuk A adalah ini. 1 markah. Okey. Boleh tak? Okey. Untuk yang seterusnya. Okey. Yang ini dia perkataan atau. Budak seorang ni. Okey, apa yang ditunjukkan skema? Yang ditunjukkan skema merujuk atau ni kepada perkataan tambah. Okey. Skema menunjuk atau ni kepada tambah. Okey. Kalau dan merujuk kepada darab. Ini dan dah ni. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok lulus percubaan kali pertama, maksudnya yang ini 0.7. Cubaan kali kedua, maksudnya yang ini baru dia lulus 0.3 darabkan dengan 0.7. Okey. Ini yang saya dapat, jadi tambah 0.21 0.91. Okey. Ini yang saya dapat dari skema pun macam ni. Okey. Maka yang ini awak tunjukkan proses yang ini 1 markah. Jawapan 1 markah. Okey. Okey, ada soalan? Tak ada Okey, yang seterusnya. Ini pun bahagian-bahagian yang bukan kemahiran saya ni. Just saya cerita je lah melalui skema. Okey, ni 24 kita buat dulu. Okey, kemudian saya tunjukkan daripada skema jawapan ni. Okey, silalah jawab dulu. Hai, siapa yang kena buat? Tadi beria orang tu. Baru rasa tu mesti abang
Okey, dah ke? Saya tengok ni pun lama-lama pun dah lupa dah ni. Okey, tak apalah. Saya just tuliskan bagaimana apa skema nyatakan. Okey, soalan ni menyatakan 5 kad merah, 3 kad hijau. Okey, kemudian percubaan ada 8. Okey, kalau kat sini dia menyatakan gunakan kombinasi. Maksudnya sekarang ni untuk kad tersebut, okey, untuk kad tersebut 8 3, okey. 8 kad, kemudian dia nak 3 kad merah, okey. Jadinya kemudian dia katakan di sini adalah 5/8, di mana yang ini adalah 3 dan 3/8 adalah 5. Dia kata macam ni. Kuasa 5. Okey, daripada yang ini akan dapat jawapan 0.1014. Okey, yang ini satu markah, satu markah. Okey, itu daripada skema Awak tanya cikgu awak. Okey. Yang kedua ni dia merujuk kepada skor kurangnya 2, bermaksud kebarangkalian yang kita pilih P sekurang-kurangnya 2. Maksudnya lebih daripada 2. Okey. Yang ini akan ini adalah sama dengan 1 lah, merujuk kepada ini. Okey, jadinya kita tolak sebab ada percubaan yang tak menjadi. Okey, 8 kombinasi kosong, 3/8 kuasa kosong, 5/8 kuasa 8. Kemudian tolak lagi. Kombinasi 1, 3/8 kuasa 1 dan 5/8 kuasa 7. Okey, ini jawapannya dan ini akan dapat jawapannya adalah 0.865 lepas dibundarkan. Okey, awak tanya balik, kalau tanya saya yang mana macam mana ni, saya rasa saya pun tak boleh terangkan. Okey. Ada soalan? Okey. Salin dululah. Tak pun. Okey. Okey. Awak boleh tanya cikgu awak penerangan lebih mendalam benda ni. Cikgu Syarifah kan? Ataupun cikgu Sofi? Okey, dah Okey, kalau dah, kita pergi soalan terakhir. Seingat saya, ini kot soalan terakhir untuk malam ni. Besok ataupun sekejap lagi saya akan hantarkan kertas soalan untuk Maths dan AdMath. Okey, AdMath tu untuk hari Rabu nanti. Okey, yang ini pun dah saya pun tak berapa mahir lagi untuk jawab. Saya bagi teruslah jawapan. Jawab tengok soalan, sambil tu saya salinkan jawapan bawah ni.
Okey, ini jawapan dia.